Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini kita bincang tentang topik yang terakhir dalam area fikir kita, iaitu topik 10 berkaitan dengan motivasi dan pembelajaran. Antara subtopik yang dibincang dalam topik 10 adalah perspektif behaviors, perspektif kognitivis, perspektif humanistik dan yang terakhir implikasi motivasi terhadap PDP. Hasil pembelajaran kat sini mencadangkan aktiviti pengajaran-pengajaran yang dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar dan kriteria kejayaan menuntut kamu mahir mencadangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar dengan tepat. Maksudnya kat sini dalam perancangan kamu mesti ada term-term yang dapat menonjolkan, mempamerkan ada motivasi diri dalam perancangan tersebut kepada pelajar lah. Motivasi menurut Nuriati Bun Sarifah 2017 maksudnya keadaan dalaman yang merangsang, mengarah dan mengekalkan tingkah laku. Ini maksudnya dalaman kita lah, setiap individu mesti ada keadaan yang merangsang kita untuk melakukan sesuatu, lepas tu mengarah kita melakukan sesuatu dan ada yang memotivasikan supaya tingkah laku yang baik dikekalkan. Ia merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan demi mencapai matlamat. Kalau tak ada matlamat, memang kita tak ada penggerak lah. Apabila kita ada matlamat, walaupun langsung tak langsung, di situlah penggerak kepada kita untuk melakukannya. Jadi keinginan seseorang individu untuk menuju ke arah pencapaian kejayaan dalam hidup. Contoh pun motivasi kan. Kalau orang yang nak mencuri kan, ada juga motivasi dia. Sebab matlamat dia tak mencuri. Itu motivasi yang tidak baik lah. Jadi, ia merupakan proses menghasilkan tenaga oleh keperluan yang diarahkan untuk mencapai sesuatu matlamat. Kalau yang contoh orang yang tak sihat kan, matlamat dia nak sihat, jadi motivasi intrinsik dia itu yang sangat mendorong dia terus tabah, cekal untuk dia melawan penyakit. Itu kita boleh kaitkan lah. Jadi seorang yang bermotivasi bermakna dia telah memperoleh kekuatan untuk mencapai kecemerlangan dan kejayaan dalam kehidupan. Macam saya lah, contoh saya dulu. Saya sebenarnya tak suka lah jadi ketua jabatan. Jadi apabila kita mengelak sesuatu perkara, saya sanggup berusaha untuk menjadi pensyarah cemerlang. Jadi itu penggerak saya, matlamat saya pensyarah cemerlang. Jadi macam mana saya bermotivasi? Saya berusaha mencari bahan-bahan yang 3 tahun lepas untuk saya simpan dan dokumentasikan dan hantar kepada pihak yang berkenaan dan disoal jawab, diinterview, dilihat cara mengajar. Saya pun dengan semangat macam kita ada kekuatan untuk melakukan yang terbaik. Di situ dah ada motivasi dalaman itu menyebabkan kita terus berusaha sebab matlamat kita tadi dah pensyarah cemerlang. Itu yang saya telah buat, saya percaya. Itu rasanya motivasi tersebut yang mendorong kita mencapai matlamat. Adakah kita yakin? Adakah kita berani? Adakah kita mempunyai dorongan? Kalau kesemua itu ada, memang kita akan dapat mencapai matlamat kita lah. Jadi ini jenis motivasi ada dua, iaitu intrinsik dengan ekstrinsik. Intrinsik ini adalah lebih kepada dalaman ya, dorongan, minat dalam diri kita, ada pendorong dia. Jadi kita ada rangsangan lah kepada apa yang kita perlu buat untuk mencapai matlamat dan kita ada minat. Minat biasanya dalam bidang kita yang kita nak buat. Jadi kalau lihat daripada ekstrinsik, di situ ada ganjaran. Macam saya, pensyarah cemerlang, saya dah naik grade yang seterusnya. Dari grade 44 naik grade 48. So, dalam tempoh yang pendek kan. Macam tu kalau contoh saya nak mohon lagi yang DG52. Sekarang ni saya kena kumpul 3 tahun. Lepas tu saya cuba
cuba mohon, kalau dapat, jadi tempoh saya yang 6 tahun itu jadi pendek, jadi 4 tahun. So, kita dapat ganjaran. Itu yang menyebabkan kita ada motivasi intrinsik maksudnya. Dan satu lagi, hukuman dan denda. Kenapa? Kita, kalau boleh, kalau kita berkejaya, kita, macam dalam kerja sebagai kerajaan, ada polisi, exit polisi semua kan. Exit polisi ini maksudnya kalau orang yang bermasalah, kalau boleh jangan ada niat kita tengok exit polisi. Itu antara merupakan satu perkara yang tak baik lah, menyebabkan kita tak habis perkhidmatan. Jadi kita takut. Bila kita takut, kita tak akan buat yang jahat. Sebab hukuman dan denda itu dah mendorong kita tak mengelak, jangan buat kerja yang tak bagus. Sebaiknya kita buat kerja lurus saja. Itu yang motivasi extrinsik yang kita boleh lihat. Yang ganjaran memberi positif, yang hukuman itu memberi sempadan kepada kita untuk elak berlakunya tak baik kepada diri kita lah. Okey, motivasi intrinsik ini merupakan dorongan dan minat yang terdapat pada diri seseorang murid untuk melakukan sesuatu tanpa mengambil kira ganjarannya. Dia tak kisah aku yang pasal ganjaran. Yang penting dia minat dan ada yang benda yang merangsang dia untuk melaksanakan. Jadi dia tak perlulah intrinsik yang ganjaran tu. Dia memang minat. Tak peduli kata orang, ini dia terus nak buat. Kalau contoh minat dia terhadap suka dengan binatang kan, yang kucing terbiar ke, dia nak ambil, dia nak jaga, dia nak pelihara, itu dorongan minat dan belas kasihan dia. Intrinsik itu menyebabkan dia boleh menjaga kucing terbiar itu dengan baik, apa semua. Dia tak kisah ganjaran dia apa. Di situ minat dan dorongan itu mendorong dia melakukan yang perkara yang baik lah. Kalau yang extrinsic Woolfolk 2006 dia kata faktor luaran seperti ganjaran dan dendaan merupakan punca motivasi itu wujud. Sebab dia wujud dalam persekitaran, luaran. Sebab itu kita dalam kehidupan, kalau kamu ganjaran kamu untuk paper ni apa? Grade lah kan. Kamu nak kerja khusus kamu mendapat berapa ke? Kalau dendaan ada ke dendaan? Ini kepada siapa yang tak hantar tugasan. Maksudnya dia kena ada surat warning, mungkin dendaan dia tak dapat exam. Kalau yang tidak hantar tugasan lah. Itu motivasi extrinsic. Jadi bila kamu dah tahu dendaan seperti tidak dapat hadir exam, lepas tu kehadiran dalam dalam kuliah dan tutorial itu kalau tak capai 100% kamu tak akan dapat exam, apa lagi semua, menyebabkan kamu pun mengelakkan benda itu berlaku. Jadi kalau kamu nak tengok bahagian ganjaran, nak dapat A+, nak dapat A, di situ kamu berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai tersebutlah dengan melaksanakan kerja khusus dengan baik, lepas itu hadir dalam kuliah dan tutorial penuh. Itu yang dikatakan sebagai sampel lah ya. Jadi motivasi ada 3 tadi seperti yang saya katakan awal. Pengenalan tadi, perspective behaviorist, yang kedua cognitivist dan humanistic. Kalau kita lihat dari segi perspektif behaviorist, dia mementingkan peneguhan dan dendaan. Yang kamu dah tak belajar lah tentang teori-teori lepas kan, yang ada peneguhan dan dendaan tu. Jadi tingkah laku yang telah diberikan peneguhan akan berlaku berbanding dengan tingkah laku yang tidak diberi peneguhan, malahan didenda. Menurut Slavin 2005. Jadi motivasi dalam kes ini adalah extrinsic. Sebab ada ganjaran ke, ada dendaan. Itu maksudnya kalau pelajar itu buat baik, anda bagi dia pensel ke sebagai hadiah. Kalau dendaan pula time out, berdiri kat tepi. Macam itulah. Itu yang motivasi extrinsic kalau dari segi perspektif behaviorist. Kalau yang bahagian extrinsic motivation, kalau yang untuk tingkah laku ini, behavior is driven by external rewards such as money, fame, grades and praise. Ini antara contoh lah ya untuk motivasi extrinsic. Dapat duit, dapat nama, dapat grade yang bagus, dapat pujian.
Kalau yang perspektif kognitivis, menekankan bahawa tingkah laku dipengaruhi oleh cara manusia berfikir tentang mereka dan persedaran. Jadi memperlihatkan tingkah laku sebagai dipelajari melalui peneguhan kognitif individu tentang pemikiran ataupun konseptualisasi tertentu. Menurut Joyner dan Sawyer 1992. Maksudnya kita lihat peneguhan kognitif orang lain. Kalau kamu lihat pelajar rakan-rakan kamu lah, kenapa dia dapat A+? Dia dapat tugasan ini cantik, tugasan itu perfect, tugasan ini mantap. Di situ kamu lihat dari segi pencapaian. Bila dah kamu lihat pencapaian kebolehan pelajar rakan-rakan kamu ini, itu yang mendorong kamu nak macam dia. Jadi itu adalah peneguhan kognitif individu itu yang membantu kamu lebih dorong untuk mencapai kejayaan seperti dia lah. Ini 4 pengaruh dia. Yang pertama, keperluan untuk membina suatu asas pengetahuan yang teratur dan konsisten. Yang kedua, harapan untuk menyempurnakan tugasan dengan berjaya. Yang ketiga, kepercayaan terhadap kebolehan kognitif. Ingat, kebolehan kognitif biar kamu asah macam mana cara untuk menganalisis, macam mana kamu nak menilai, macam mana kamu nak menjustifikasi sesuatu tugasan. Dan seterusnya, faktor-faktor menghasilkan kejayaan ataupun kegagalan. Kalau kamu nak berjaya, kamu akan buat satu perancangan yang rapi untuk membuat yang terbaik. Ini adalah 3 teori kognitif yang berkaitan. Teori atribusi Lina iaitu motivasi akademik. Murid akan bermotivasi jika memperoleh sesuatu hasil yang diingini. Jadi faktor luaran dan dalaman mempengaruhi kejayaan dan kegagalan seseorang individu. Jadi motivasi akademik ini yang membentuk seseorang itu makin nak berjaya. Jadi faktor luaran dalaman juga mempengaruhi. Okay. Jadi teori ekspektasi nilai iaitu motivasi gabungan antara dua kekuatan, harapan dan nilai matlamat. Harapan dia apa? Apa impak matlamat tersebut? Jika salah satu daripada yang tidak ada, kemungkinan besar motivasi untuk berusaha akan menjadi lemah. Jadi harapan kamu tadi dapat apa? Dapat semua paper sem ini A. Nilai dia sekali tengok A dia macam apa? Berapa? Macam dia mempengaruhi tak kamu punya kumulatif bukan bakat kumpul tu untuk SEM tersebut, nilai tu. Jadi apabila nilai itu kedudukan mana, adakah pelajar bahagian cemerlang ke, baik saja ke, ujian dia ke, itu yang teori ekspektasi melalui kognitif lah. Yang ketiga, teori disonansi kognitif, iaitu kecenderungan individu mencari ketekalan antara sikap atau tingkah laku, iaitu berlaku ketidakseimbangan antara sikap dengan tingkah laku. Yang ni maksudnya sebaiknya kan, kalau menjadi pelajar yang terbaik sebaiknya lah seimbang juga dari segi sikap dengan tingkah laku. Maksudnya secara teorinya bagus, secara relatif pun bagus. Itu yang sebaiknya lah. Jadi kecenderungan mencari ketekalan antara sikap ini boleh memandu anda untuk menjadi seorang yang berjaya dan seimbang. Jadi kalau kamu tidak ada teori disonansi ni, seolah-olah perfect saja, menyebabkan kamu rasa dalam comfort zone lah. Yang ini maksudnya kita perlu perbaiki diri supaya ketidaksamaan antara sikap dan tingkah laku yang dikenal pasti itu tidak berlaku dalam diri kita. Sebab itu teori ini membantu seseorang itu cenderung mencari ketekalan antara sikap dan tingkah laku supaya seimbang.